Welcome to Illuminati Killers Indonesia. Hinduism percaya bahawa kuasa tertinggi adalah Brahman. Brahman tidak terbentuk, tidak memiliki rupa dan tidak dapat dibayangkan. Menurut kitab suci agama Hindu iaitu Upanishad menceritakan bahawa dari Brahman inilah terbentuknya tenaga yang menjadi punca kepada wujudnya alam semesta. Brahman telah membahagikan partikel atau zatnya yang dikenali sebagai Atman. Atman inilah difahami sebagai satu tenaga Tuhan yang menjadikan kehidupan di alam ini. Atman juga dikenali sebagai roh yang wujud di dalam setiap alam ini. Menurut agama Hindu, Atman atau roh yang ada di dalam diri manusia ini akan diliputi dengan ilusi dan maya. Selagi mana seseorang itu tidak mencapai tahap moksa, yakni belum mencapai kesedaran bahawa Atman dalam diri dan Brahman adalah sama, maka hidupnya akan dikitari dengan samsara, yakni Atman itu akan terperangkap di dunia ini dengan kelahiran semula, reinkarnasi ke dalam tubuh badan kehidupan yang lain. Menurut agama Hindu, untuk seseorang penganut Hindu mahu sampai kepada puncak tertinggi iaitu rohnya bergabung dengan Tuhan, yakni moksa, maka hendaklah melatih dirinya dengan menggabungkan fizikal, mental dan rohani untuk mengenali Atman yang ada di dalam dirinya dengan cara latihan yoga. Yoga adalah amalan atau disiplin meditasi yang melibatkan soal fizikal, mental dan rohani yang berasal dari ajaran agama Hindu. Yoga terdiri dari beberapa jenis falsafahnya, antaranya dikenali sebagai Raja Yoga, Karma Yoga, Jnana Yoga, Bhakti Yoga dan Hatha Yoga. Perkataan yoga berasal dari perkataan yog dalam bahasa Sanskrit, boleh bermaksud menggabung, menyatukan atau union. Perkataan yoga telah digunakan pakai di dalam kitab suci agama Hindu. Para yogi bijaksana memfokuskan fikiran dan juga pemikirannya pada realiti yang utama. Di dalam buku Rig Veda, buku kelima, bab 81 ayat yang pertama. Pengendalian panca indera yang teguh, mereka menganggapnya sebagai yoga. Pada waktu itu, seseorang hendaklah berhati-hati kerana yoga datang dan pergi. Di dalam buku Katha Upanishad, buku kedua, bab 3 ayat 11. Selain dari kitab Veda dan Upanishad, yoga juga popular disebut di dalam buku Bhagavad Gita. Salah seorang tokoh spiritual Hindu yang telah mensistematikkan yoga adalah Patanjali pada abad kedua sebelum Masihi. Beliau telah menghasilkan kitab Yoga Sutra. Menurut Patanjali, matlamat utama yoga adalah untuk mencapai moksa, yakni pembebasan dari kitaran samsara. Ini kerana dengan melakukan yoga, seseorang itu akan melalui latihan untuk minda dan fizikalnya bergabung dengan jiwa atau Atman yang ada di dalam diri. Bentuk latihan yoga yang paling asas adalah Padmasana atau Lotus Position. Seseorang yang bermeditasi itu akan diminta untuk mengosongkan minda dan mengulangi mantra seperti menyebut Om. Om adalah perkataan atau bunyi yang paling suci di dalam agama Hindu yang merupakan perkataan pertama Dewa Brahma setelah ia diciptakan. Manakala Hatha Yoga pula mengajar beberapa kaedah seperti asana, yakni postur badan, dan kaedah pranayama, yakni kawalan pernafasan. Mantra Om juga akan dijadikan permulaan sebelum meditasi ini dilakukan. Di sebalik pengamalan yoga, falsafah yang dibawa oleh kebanyakan mereka adalah fahaman batiniah yang menganggap manusia ini bersama dari sudut kejiwaan dan semua akan bersatu dengan Tuhan. Malah terbentuknya agama-agama di dunia ini tidak membezakan nilai batini bagi setiap manusia untuk mereka mencapai kepada Tuhan yang sama. Inilah akidah yang terdapat pada para guru dan yogis Hindu di seluruh dunia kerana dalam fahaman mereka, semua orang perlu mencapai moksa untuk membebaskan diri dari kitaran kehidupan di dunia ini. Pada fahaman Hindu batiniah ini, melihat penganut dari agama Islam, Kristian, Tao dan lain-lain,
jika mereka menerima konsep yoga dan perbebasan yakni moksa di sebaliknya, maka ia tetap boleh mencapai moksa selagi mana falsafah itu diterima oleh mereka. Yoga dan Hinduism tidak dapat dipisahkan. Apabila yoga diperkenalkan, maka falsafah di sebaliknya juga tidak dapat dipisahkan dari akidah Hindu. Islam tidak menerima falsafah yoga kerana ia merupakan satu bentuk senaman yang tidak boleh dipisahkan dengan falsafah keagamaan di dalamnya. Larangan itu bukan kerana perbuatan itu semata-mata, tetapi kerana wujudnya elemen agama dan falsafah yang menyanggahi akidah Islam di sebaliknya. Adapun akan ada orang mempromosikan amalan ini kepada orang Muslim di atas nama senaman kesihatan. Oleh demikian, masih tersedia ratusan alternatif lain bagi Muslim untuk melibatkan diri dari pelbagai jenis senaman yang ada. Ia bukanlah satu gambaran seolah-olah iman umat Islam tidak kuat dan rapuh dengan melakukan yoga, tetapi ia adalah soal tidak boleh bercampurnya kebenaran dengan kebatilan. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ